berapa lama seseorang yang telah berhijrah itu boleh berada di Mekah setelah menunaikan ibadat hajinya. Dengan sanadnya, Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abdurrahman bin Humaid Az-Zuhri, beliau berkata, saya telah mendengar Umar bin Abdul Aziz bertanya As-Sa'ib bint Ukht An-Namir, apa yang telah engkau dengar berhubung dengan jangka masa boleh duduk di Mekah atau boleh berada di Mekah seseorang yang telah berhijrah, itu maksudnya. Qala, beliau berkata, saya telah mendengar, siapa dia kata? Ini Sa'ib. Saya telah mendengar Al-Ala bin Al-Hadrami berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 malam untuk muhajirin selepas sadar, yakni selepas berangkat daripada Mina, yakni selepas selesai mengerjakan ibadat haji atau umrah. Bab dalam setengah nuskahnya tak ada, gitu saja. Dalam setengah nuskahnya babut tarikh wa min aina arrakhu at-tarikh, bab tarikh dan dari manakah mereka memulakan tarikh. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad, beliau berkata, mereka tidak mengira daripada kebangkitan Nabi SAW, ini daripada mula baginda diutuskan sebagai Nabi, sebagai Rasul, tidak juga daripada tarikh wafatnya. Mereka tidak mengira kecuali daripada kedatangan Rasulullah SAW ke Madinah. Diriwayatkan dari Aisyah, beliau berkata, sembahyang telah difardukan 2 rakaat. Kemudian Nabi SAW berhijrah, lalu difardukan 4 rakaat. Sembahyang safar dikekalkan di atas cara yang dahulu. Tabahu Abdul Razak an Ma'mar. Abdul Razak telah menjadi mutabi', merupakan mutabi' kepadanya, yakni kepada Yazid bin Zurai'. Dalam meriwayatkan hadis ini daripada Ma'mar, bab kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni berupa doanya, Allahumma amdi li ashabi hijratahum, ya Allah, terimalah hijrah sahabat-sahabatku, atau luluskanlah hijrah sahabat-sahabatku. Dan duka cita Nabi terhadap orang yang telah mati di Mekah. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Amir bin Sa'ad bin Malik dari ayahnya, ini Sa'ad bin Malik itu yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau berkata, Nabi SAW telah melawat aku, telah menziarah aku kerana sakit pada tahun Haji Wada'. Yani maksud beliau melawat itu min maradin, kerana sakit. Kalau nak kiranya tak ada waktu pun dalam setengah nuskah tu lagu lain, min waja'in. Kalau tak ada waktu pun ada tu maknanya melawat sakit dah. Ashfaitu minhu 'alal maut, yang mana aku hampir mati kerana sakit itu. Faqultu, saya kata, wahai Rasulullah, sakit saya ni teruk benar seperti yang kau lihatlah, dan saya ni berharta, tidak akan mewarisi saya kecuali seorang sahaja anak perempuan. Jadi bolehkah saya bersedekah dengan 2/3 harta saya? Baginda berkata, jangan. Qala, Sa'ad berkata, kalau begitu saya bersedekah separuh. Rasulullah SAW berkata, 1/3 hai Sa'ad. 1/3 itu pun banyak lagi. Sesungguhnya kalau engkau meninggalkan zuriatmu dalam keadaan kaya, itu terlebih baik lagi daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan papa kedana, di mana mereka menghulur tangan kepada manusia, yakni untuk meminta sedekah. Ahmad bin Yunus berkata, diambilnya dari Ibrahim, yaitu antadhara dhurriyyataka. Dalam setengah nuskah antadhara warathataka, gitu. Walasta binafiqin, yaitu engkau tidak meninggalkan zuriatmu
seperti tadilah juga. Jadi kalau tadhara dzurriyyataka tadi pun dzurriyyataka dah tak ada beza lah. Maknanya kita pakai nuskah ada beza lah, iaitu warathataka, bahawa ada beza. Ataupun maksudnya nak cerita Ahmad bin Yunus meriwayatkan daripada Ibrahim, supaya tu juga lafaznya, jadi dari segi menggunakan lafaz tadhara dzurriyyataka boleh. Walasta binafiqin nafaqatan, tidak engkau belanjakan apa-apa perbelanjaan kerana Allah, melainkan Allah akan membalas kepadamu dengan sebab perbelanjaan itu. Sehingga kan suapan yang engkau masukkan ataupun engkau suapkan ke dalam mulut isterimu. Qultu, saya bertanya, wahai Rasulullah, adakah saya akan ketinggalan di belakang sahabat-sahabat saya? Baginda berkata, innaka lan tukhallaf, innaka lan tukhallafa, engkau sekali-kali tidak akan ketinggalan di belakang. Dan engkau melakukan sesuatu amalan kerana Allah, melainkan akan bertambah darjat dan ketinggian dengan sebab apa yang engkau lakukan itu. Yani kalaupun engkau ketinggalan di belakang dan engkau melakukan sesuatu amalan, tidak akan bertambah dengannya kecuali darjat dan ketinggian. Wala'allaka tukhallafa hatta yantafi'a bika aqwamun, tentu engkau akan terus hidup lagi. Itu makna tukhallafa di sini. Wala'allaka tukhallafa atau tukhallafu hatta yantafi'a bika aqwamun. Nah, pasti dengan makna pasti. Pasti umurmu akan panjang, mana engkau tak akan mati lagi. Hatta yantafi'a bika aqwamun, sehingga beberapa ramai orang akan mendapat manfaat daripada engkau, dan segolongan yang lain pula akan mendapat mudarat dengan engkau ataupun kerana engkau, atau terancam denganmu. Allahumma amdhi li ashabi hijratahum, ya Allah, terimalah hijrah sahabat-sahabatku, jangan engkau palingkan mereka ala aqabihim, jangan engkau jadikan mereka berpaling tadah. Lakinnal ba'is, tetapi yang duka cita ialah Sa'ad bin Khawlah. Baginda menyatakan kesedihan dan duka citanya terhadap Sa'ad itu, kerana beliau telah wafat, telah mati di Mekah. Ahmad bin Yunus, tadilah Ahmad bin Yunus dan Musa meriwayatkan daripada Ibrahim, antadhara warathataka, begitu. Tadi dia sebut antadhara dzurriyyataka, itu bezanya. Bagaimana Nabi SAW mempersaudarakan di antara sahabat-sahabatnya. Abdurrahman bin Auf berkata, Nabi SAW telah mempersaudarakan aku dengan Sa'ad bin Ar-Rabi' bila kami sampai di Madinah. Abu Juhaifah berkata, Nabi SAW telah mempersaudarakan Salman dengan Abi Darda, dengan sanad yang Imam Bukhari meriwayatkan dari Anas. Beliau berkata, Abdurrahman bin Auf pergi ke Madinah, lalu Nabi SAW mempersaudarakan dia dengan Sa'ad bin Ar-Rabi' Al-Ansari. Sa'ad mengemukakan kepadanya ayyunasifahu, yakni menyatakan kesediaannya untuk membahagi dua ahli keluarganya dan harta bendanya. Abdurrahman bin Auf sebaliknya berkata, barakallahu laka fi ahlika wa malik, semoga Allah memberkati ahli keluarga dan harta bendamu, tunjuklah kepadaku pasar. Kemudian dia mendapat sedikit keuntungan berupa aqid, yakni keju dan minyak sapi. Selepas beberapa hari Nabi SAW nampak dia dengan ada kesan-kesan kuning pada pakaiannya. Maka Nabi SAW bertanya, kenapa ni, hai Abdurrahman? Beliau menjawab, wahai Rasulullah, saya telah mengawini seorang perempuan Ansar. Nabi SAW bertanya, berapa banyak engkau berikan untuk perkahwinan itu, yang sebagai mas kahwin? Qala, beliau berkata, setimbang satu biji kurma, satu biji kurma emas, setimbang sebiji kurma ataupun biji dia dalam tu. Biji bukan sebiji buah kurma tu dah.
butir dia tu, butir dia. Sebutir. Seberat butir. Buah tamar tu emas. Nabi SAW berkata, buatlah walimah walaupun dengan seekor biri-biri ataupun kambing. Buatlah kenduri walaupun dengan seekor kambing. Bab. Diriwayatkan dari Anas bahawa Abdullah bin Salam telah mendapat tahu kedatangan Nabi SAW ke Madinah. Beliau pun datang kepada Nabi SAW. Beliau bertanya Nabi SAW tentang beberapa perkara. Dia kata, sesungguhnya saya akan bertanya engkau tentang 3 perkara yang mana tidak ada orang yang mengetahuinya kecuali Nabi. Yang pertama, soalan yang pertama, apakah tanda kiamat mula-mula? Yang kedua, iaitu apakah makanan yang dimakan, makanan yang mula-mula sekali dimakan oleh ahli syurga? Yang ketiga, kenapa anak itu mengikut ayahnya dan mengikut ibunya? Yang ini dari segi rupanya tu. Qala, Nabi SAW berkata, baru sekejap Jibril memberitahu tentang perkara itu kepada saya. Ibnu Salam pun berkata, itu adalah musuh malaikat, dari kalangan malaikat, dia tu musuh kepada orang-orang Yahudi. Qala, baginda berkata, menjawab, adapun alamat kiamat mula-mula sekali ialah api yang akan menghimpunkan mereka dari timur ke barat. Itu jawapan kepada yang pertama. Yang kedua, makanan yang mula-mula sekali dimakan oleh ahli syurga ialah lebihan hati ikan. Yang ini bahagian yang lebih sikit daripada hati ikan itu. Wa ammal walad, adapun anak itu, kalau air lelaki mengatasi air perempuan, yang ini air mani lah, anak, dia akan menarik anak kepadanya. Yang ini anak tu akan menyerupainya. Dan kalau air ibu, ini air mani ibu itu mengatasi air mani lelaki, perempuan itu akan menarik anak itu kepadanya. Yang ini anak itu akan menyerupainya. Qala, Abdullah bin Salam pun berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Rasulullah pun berkata, dia pun berkata, wahai Rasulullah, orang-orang Yahudi ini qaumun buhtun, ialah satu kaum yang buhtun, yang suka sangat berdusta, Engkau tanyalah mereka tentang aku sebelum mereka tahu tentang keislamanku. Orang-orang Yahudi pun datang. Nabi SAW bertanya, siapakah orangnya Abdullah bin Salam ini di kalangan kamu? Mereka berkata, orang yang paling baik di antara kami, anak orang yang terbaik di antara kami, dia adalah orang yang paling utama di kalangan kami, anak kepada orang yang paling utama di kalangan kami. Nabi SAW pun berkata, apa katamu kalau Abdullah bin Salam memeluk agama Islam? Mereka berkata, semoga Allah melindunginya daripada melakukan begitu. Nabi SAW mengulangi pertanyaan itu kepada mereka. Mereka pun berkata, yang ini menjawab seperti itu juga. Fakharaja ilaihim Abdullah. Abdullah pun terus keluar dan mengucap, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Mereka pun kata, qalu, dalam nuskha yang lain, faqalu, terus mereka kata, selalu kata. Tu kalau faqalu tu lebih terang lagi. Mana? Selalu kata, syarruna, dia adalah sejahat-jahat orang di kalangan kami, dan anak orang yang paling jahat di kalangan kami. Wa tanaqqasuhu, dan mereka sebutkan macam-macam kekurangannya. Qala hadza kuntu akhaf ya Rasulullah. Abdullah bin Salam pun berkata, inilah yang saya bimbang, wahai Rasulullah, yang saya takut tadi inilah. Diriwayatkan dari Amr, beliau mendengar Abal Minhal, Abdurrahman bin Mut'im berkata, Syarik telah menjual kepadaku beberapa dirham di pasar, yakni secara nasiah, yakni secara pertukaran bertangguh, dengan pertukaran bertangguh, yakni
tukar duit dirham, yakni duit perak tu secara bertangguh. Faqultu, yakni dia nak buat lagu tu lah. Saya pun kata, subhanallah, mana boleh buat lagu ni. Faqala subhanallah, saya duduk jual lagu ni lah di pasar, tidak ada siapa pun yang menegur saya. Saya pun tanya Bara' bin Azib. Beliau pun berkata Nabi SAW datang, yakni ke Madinah, ketika kami bermuamalah begini, yakni melakukan jual beli seperti ini, pertukaran seperti ini. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, ma kana yadan biyadin falaysa bihi ba's. Kalau pertukaran itu berlaku secara unjuk berunjuk, maka itu tidak mengapa. Dan pertukaran yang berlaku secara bertangguh, itu tak boleh. Kamu pergilah bertemu dengan Zaid bin Arqam, tanyalah dia, kerana dia adalah orang yang paling besar perniagaan dia di antara kami. Saya pun pergi tanya Zaid bin Arqam, dia kata lagu tu juga, dia pun berkata begitu. Sufyan sekali berkata, faqala qadima alaina an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Mana satu kali dia kata begitu, wa nahnu natabaya' wa qala nasi'atan ila al-mausim, yakni secara bertangguh sampai kepada masa buat kerja haji, itu makna ila al-mausim ataupun ila al-hajj. Babu ityanil yahud, ini bab kedatangan orang-orang Yahudi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika baginda sampai di Madinah. Hadu maknanya saru yahudan, mereka menjadi Yahudi. Adapun katanya, yakni firman Allah dalam Al-Quran, hudna itu makna tubna, yakni kami bertaubat. Haid maknanya taib, orang yang bertaubat. Dengan sanad yang Imam Bukhari meriwayatkan dari Abi Hurairah dari Nabi SAW, dia berkata, kalau 10 orang sahaja dari kalangan orang-orang Yahudi ini beriman kepadaku, nescaya beriman sekalian Yahudi. Diriwayatkan dari Abi Musa, beliau berkata, Nabi masuk ke Madinah, dalam nuskha yang lain qadimah, datang ke Madinah, wa idza nasum minal yahud, baginda dapati orang-orang Yahudi membesarkan hari Ashura, mereka berpuasa pada hari itu. Nabi SAW pun berkata, nahnu ahaqqu bisawmih, kita lebih patut mengerjakan puasa itu. Maka Nabi SAW memerintahkan sahabat-sahabatnya supaya berpuasa. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas, beliau berkata, apabila Nabi SAW sampai ke Madinah, baginda mendapati orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Ashura. Maka mereka ditanya tentang perkara itu, mereka pun kata, ini ialah hari yang mana Allah telah memberi kemenangan kepada Musa dan Bani Israel dalam melawan Fir'aun. Dan kami mengerjakan puasa pada hari itu sebagai membesarkannya, yakni sebagai membesarkan hari itu. Maka Rasulullah SAW bersabda, nahnu awla bi Musa minkum, kami lebih patut dengan Musa daripada kamu, kami lebih patut, yakni menjaga, menghormati Musa daripada kamu. Kemudian baginda memerintahkan supaya sahabat-sahabatnya berpuasa. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas bahawa Nabi SAW dulu melepaskan rambutnya, yakni menyikat rambut dengan lurus, Wa kana al-musyrikun, orang-orang musyrikun membelah kepala mereka. Belah kepala itu maksudnya membelah rambut di kepala. Wa kana ahlul kitab pula melepaskan rambut mereka, yakni tidak belah rambut. Nabi SAW suka menyerupai ahlul kitab, yakni dalam perkara-perkara yang mana baginda tidak diberikan apa-apa perintah. Kemudian Nabi SAW membelah rambutnya. Belah kepala itu maksudnya belah rambutnya. Diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas, qala, beliau berkata, hum ahlul kitab, mereka ialah ahlul kitab, jazza'uhu ajza'an, yani mereka telah membahagi-bahagikan kitab itu kepada beberapa bahagian, lalu mereka beriman dengan sebahagiannya dan kufur terhadap sebahagian yang lain. Bab Islam Salman Al-Farisi. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Uthman, diambilnya dari Salman Al-Farisi, bahawa dia telah bertukar-tukar tangan
telah dimiliki oleh lebih 10 orang tuan, bertukar-tukar tangan dari seorang tuan kepada seorang tuan yang lain. Diriwayatkan dari Abi Uthman lagi, beliau berkata, saya telah mendengar Salman berkata, saya daripada Ramah Hurmuz, yakni nama tempat. Diriwayatkan dari Abi Uthman lagi dari Salman, beliau berkata, tempoh ataupun masa terpisah antara seorang nabi dengan antara Nabi Isa dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masa jarak antara Nabi Isa dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah 600 tahun. Baiklah. Ini bab iqamatul muhajir. Berapa lama orang yang berhijrah ke Madinah tu boleh berada di Mekah selepas dia pergi ke Mekah? Berapa lama? Selepas dia menunaikan ibadatnya, berapa lama? Dalam hadis ini disebutkan 3 malam saja. Hanya boleh 3 malam saja kepada orang-orang yang telah berhijrah itu. Selepas dia selesai, selepas selesai itu 3 malam paling tinggi dia boleh duduk di Mekah. Lepas pada tu mesti kena keluar balik pergi ke Madinah. Ini kedudukan apa ni, orang muhajir, orang yang telah berhijrah ke Madinah. Sebab apa? Sebab pahala hijrah tu besar. Pergi ke Mekah tu, sebab itulah Imam Malik ni dia kata lebih Madinah daripada Mekah. Sebab Nabi SAW tu tekan sangat. Ini salah satunya. Perbincangan mana lebih tu kita sudah bincang dah dulu banyak dah. Tapi ini salah satu pegangan dia yang kata Madinah tu lebih. Sebab kalau Mekah lebih, tentulah dia suruh duduk lama lagi. Ini menunjukkan nak suruh balik ke Madinah, dapat kelebihan Madinah. Satu. Yang keduanya, takut-takut mati di Mekah. Kalau boleh, dia mati di Madinah lah, tempat dia berhijrah. Itu yang kedua. Jangan mati di Mekah. Kalau mati di Mekah, yang dia mengikut setengah ulama lah, maknanya kurang sikit lah daripada kalau dia mati di Madinah, tempat hijrah dia tu. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini satu sindiran yang sangat tajam, sangat memilukan sebenarnya kepada penduduk tempatan, ahli keluarga dia sendiri, di mana Nabi SAW bukan sahaja dia tak usah mati di Mekah, tak usah duduk Mekah, walaupun Mekah tu telah jatuh ke tangan Islam, tak usah buat Mekah tu sebagai ibu negara Islam, dia buat Madinah. Dia sendiri pun tak usah duduk. Bukan setakat dia, sahabat-sahabat lain pun mana hijrah benci sangat, dah benci sangat. Tak ada adalah kelebihan puak-puak kita, tak ada adalah kelebihan Mekah. Nak mendapat, maknanya orang yang membela pejuang-pejuang Islam. Hak lebihnya orang Madinah. Itu maknanya terasa benar lah mana dulu lambat-lambat Islam tu. Kalaulah kita daripada awal lagi, kita yang membela dia, anak-anak dia lagi, bangsa dia lagi, tentulah kelebihan besar. Ni tak ada, Nabi tak say. Padahal Mekah tu tak lebih. Nak ceritanya dari satu sudut tu, sudut pembelaan tu, tak say. Ni sebagai peringatan lah, maknanya bukan Nabi SAW saja, kepada hak lain-lain pun kemudian, maknanya kalau kita nak buat apa-apa, ketika peluang tu ada, kalau kita nak ngaji lah, kita kata ketika orang hak kita nak ngaji tu ada, jangan kita gigit jari lepas pada dia tak ada, jangan lagu tu. Kalau dah mati tak ada lah nak ngaji. Tapi teman orang ni kadang-kadang dah, bila ada dia tak ada bersungguh mana, bila ada barulah sebut, bila tak ada tu terbeak orang lagu tu. Jangan jadi lagu tu, mana kena ambil peluang. Itu maksudnya. Kalau orang tu kita nampak baik, bagus, mana kita kena sokong dia, bela dia. Kalau tidak, rugi kita juga, bukan rugi orang lain. Jadi orang-orang yang lebih ni, orang-orang yang istimewa ni ibarat sungai.
Sungai yang mengalir. Kalau kata andaikan sungai tu depan rumah kita, Nabi SAW pun selalu buat banding lagu tu. Orang yang semayang sungai. Pak kalau kita kotor, kita tak boleh mandi sungai. Kita tak boleh mandi. Siapa dia yang rugi? Siapa dia yang terus kotor? Kita, dia tak ada satu, terus mengalir biasa. Begitu. Itu sebagai peringatan. Jadi tak boleh duduk lebih daripada 3 hari. Sekat 3 hari. Daripada sini juga bagi ahli fiqh hak mengatakan 3 hari Nabi SAW sebut ini, walaupun tidak terang lah, tidak terang, tapi isyarat kepada musafir ni. Orang masih panggil musafir lagi kalau dia duduk sekat 3 hari. Lepas pada tu orang tidak panggil musafir. Orang tidak panggil musafir. Dia maknanya kalau nak semaya pun semaya tamam lah. Daripada sinilah pegangan Imam Syafi'i dan orang-orang yang sependapat dengan dia. Sebab Nabi SAW letak atas 3 hari. 3 hari ni dia kira orang ni bukan menetap, orang perjalanan. Maknanya seseolahnya Nabi SAW ni nak sahabat-sahabat dia yang telah berhijrah ke Madinah ni, kalau pergi ke Mekah pun sekadar macam orang lalu gitu, musafir gitu. Siapa setara tu? Bayangkan bagaimana anak beranak yang selama ni yang lambat, yang duduk buat nyaya ke Nabi SAW, yang ambil harta benda, lepas tu jual harta benda tu, bermewah-mewah dengan harta benda tu. Mana pergi Madinah tu, lagu tu lah dibuat. Macam mana dia berasa pada ketika Nabi SAW telah menguasai Mekah? Kecewa berasa. Sedih pun ada, kecewa pun ada, berasa ketinggalan, berasa hak ni lah yang jadi Abu Sufyan tu kan. Dia berasa itu sedih sangat. Hak itulah bila dia masuk Islam, dia berjuang habis-habisan sehingga buta sebelah mata dia. Sebelah mata. Lepas tu dia berjuang lagi sampai buta sebelah lagi. Buta kedua-dua. Dan pesan kepada anak dia, janganlah kita tinggal dah dulu. Kita dulu tertinggal dah. Jangan lagi selepas Islam ni kita tertinggal pula di belakang. Buatlah untuk Islam. Itu dia pesan benar kepada anak dia. Dan anak dia Sayyidina Muawiyah. Sebelum pada tu Yazid, anak dia. Bukan Yazid anak Muawiyah tu, nama Yazid anak dia. Yazid ini pun jadi gubernur di zaman Sayyidina Umar. Gubernur dah. Itu sebab pesanan dia tu lah. Pergi perang, memimpin tentera gapo, pergi perang jadi panglima. Lepas pada dia Muawiyah. Dan Muawiyah telah memerintah selama 40 tahun. 20 tahun sebagai gubernur, 20 tahun lagi sebagai khalifah. Ini semua ni pesanan ayah ni. Buat sesuatu, buat setakat mana boleh buat untuk Islam. Jangan ketinggalan lagi. Dulu kita tinggal dah. Gitu. Sebab tu kesan daripada Nabi SAW bertindak begitu kan, masing-masing tu kan sanggup mati dah lah lepas pada tu kerana Islam. Pasal dia berasa dia lewat. Peluang yang ada lagi ni jangan tinggal. Begitulah. Seterusnya bab ni mengikut setengah nuskahnya tak ada, tak begitu je. Setengah nuskah yang lain dia kata bab tarikh, sejarah. Sejarah Islam ni mula daripada mana? Mula dikira daripada mana? Tu Imam Bukhari buat mari riwayat Sahal bin Sa'ad. Mereka yang ni sahabat tidak mengira daripada Nabi SAW diutuskan sebagai Rasul. Situ tidak kira sejarah Islam, tarikh Islam ni, tahun mula-mula Islam, tidak kira situ. Tidak kira juga daripada tarikh wafat dia, tahun dia mati, tak kira juga. Tak kira daripada situ. Berapa? Kalau tahun dia diutuskan menjadi Nabi, dia tidak bebas. Banyak tekanan, banyak kezaliman dilakukan terhadap dia. Dia tidak bebas. Nak lakukan ibadat pun susah. Dan orang pun tak ambil hal, banyak perkara tak ambil hal. Tidak umum orang tahu peristiwa itu. Mana mula-mula tu tidak tahu secara umum lah, secara senyap-senyap gitu. Jadi dengan sebab itu ada perselisihan tentang hari, tentang bulan, tentang gapo. Itu sebab tidak ditentukan tarikh berdasarkan permulaan dia tu diutuskan sebagai Nabi. Bapa pula tidak dikira daripada kematian dia. Sebab kalau dikira daripada kematian dia, jadi duduk sedih, ingat ke dia. Apa makna? Adakah buat pada tarikh dia mati tu untuk kita meratapi dia,
Islam larang kita beratap. Lepas tu tak ada makna, kita akan sedih ingat ke dia tu mati pada hari tu. Sebab tu tak kena juga. Yang kenanya iaitu yang memberi semangat, memberi kekuatan, yang memberi daya kemajuan kepada orang Islam. Gapo dia? Iaitu semenjak Nabi SAW pergi hijrah. Situlah bermula perubahan. Mana orang Islam bebas, orang Islam boleh melaksanakan hukum. Hukum pun bukan berkenaan dengan akidah gitu saja, tidak, tetapi hukum inilah negara sudah ada sendiri. Kira situ Nabi SAW mendapat kekuatan, pembelaan yang kuat daripada orang-orang Ansar. Start daripada hijrah, dan hijrah itulah membuat banyak perubahan. Daripada situ start. Sebab tu mereka kira daripada kedatangan Nabi SAW ke Madinah. Selain daripada tu, mereka mengambil sempena daripada ayat Quran, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu, dan ayat itu seterusnya. Hak ni turun bila Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Sebelum pada tu tak turun. Jadi min awwali yaumin dia sebut daripada hari permulaan. Seseolahnya Allah SWT mengisyaratkan hari permulaan, yakni sejarah permulaan orang Islamnya bermula daripada situ, daripada hijrah tu. Bukan daripada Nabi diutuskan sebagai Nabi, tidak, tapi bermula daripada hijrah. Isyarat kepada itu. Jadi ayat itu berkenaan dengan pembinaan masjid. Sama ada kita kata pembinaan masjid di Quba ataupun pembinaan masjid di Madinah. Ke mana-mana pun dekatlah, berdekatanlah. Selepas hijrah berlaku. Mana tarikh tu biarlah tarikh yang memberi semangat, yang memberi kekuatan, yang memberi kemajuan, yang mendorong kita ke depan, yang menampakkan kekuatan kita. Situ kita nak jadikan titik tolak je. Bukan daripada hak lain yang tidak jelas, yang menyebabkan kita jadi pilu ke sedih ke. Tidak lagu tu. Itu makna sejarah. Sejarah yang kita nak buat sesuatu yang maju, sesuatu yang besar, sesuatu yang berguna, yang memberi arti kebebasan dan kemerdekaan. Hak tu, hak kita nak sejarahnya. Hak lagu tu. Sebab itulah Sayyidina Umar sepakat dengan sahabat-sahabat kira hak mana. Sebab apa? Sayyidina Umar ada tulis surat gapo kepada sahabat-sahabat ada yang kata kita tak tahu tarikh bila ni surat ni tulis. Jadi alangkah baiknya kalau kita ada tarikh. Sayyidina Umar pun bincang dengan sahabat-sahabat, termasuklah Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali dan ramai lagi, buat keputusan. Orang dikata gini, orang dikata gini, macam-macam lah. Orang dikata, ada yang kata kita kira daripada mula dia tu dilantik menjadi Nabi lah. Hak ni kata kita kira mula daripada sini. Akhir sekali setuju, dan Sayyidina Umar yang mencadangkan kita kira daripada sini, daripada hijrah ni. Jadi ambil sempena daripada ayat tu lah, min awwali yaumin, hari mula-mula. Padahal Nabi SAW sudah jadi Nabi dah sebelum pada tu. Kalau nak kira permulaan dia lama dah lah. Tapi apa dia kata min awwali yaumin? Maknanya di situ sebagai tanda kebebasan. Tak apalah. Seterusnya ni masalah sembahyang ni kita sudah jumpa dah sembahyang. Dulu sembahyang ni difardukan 2 rakaat. Bila Nabi SAW berhijrah difardukan 4 rakaat. Kita sudah jumpa dah dalam bab sembahyang dulu. Dan sembahyang safar dikekalkan dengan cara hak mula tu. Yang ni hak 2 rakaat. Yang ni hak sembahyang hak 4 rakaat tu lah. Sembahyang hak 4 rakaat tu. Dia qasar jadi 2. Ada hak 2 dah tu tidak. Bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma amdhi li ashabi hijratahum. Ini makna Nabi sallallahu alaihi wasallam doa supaya Allah Subhanahu taala terima hijrah sahabat mereka. Ada di antara sahabat tu yang mati di Mekah. Duka cita jugalah, maknanya kalau nak kira. Sebab itulah setengah ulama kata hak mati di Mekah tu kurang sikit. Kurang pahala dia. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan duka cita. Kalau tidak kurang, apa makna dia menyatakan duka cita? Setengah ulama mengatakan tidak, tak kurang pahala dia. Duka cita tu sebab dia sendiri kalau boleh tidak nak mati di Mekah, nak mati di Madinah, tapi mati di Mekah. Duka cita tu kerana kehendak dia, bukan dari segi pahala tu Tuhan kurang, tidak. Sebab dah Nabi SAW doa dah kan ni, ya Allah, mana terimalah hijrah sahabat-sahabat. Mana kalau dengan sebab mati di Mekah tu tak terima, apa maknanya? Tak ada makna tu.
Jadi daripada hadis ini, doa Nabi SAW ni kita dapat faham, kok mana-mana pun sahabat ni dia mati mana pun, asalkan dia telah berhijrah, dia dapat pahala hijrah. Dengan sebab itu sahabat tak pusing. Pada tu pergi berjuang rata negeri, mati rata sahabat-sahabat ni. Tidak kata mati di Madinah, nak mati di Madinah, tidak. Pahala tu tetap dapat. Hak tu nak. Dan Nabi SAW menyatakan sedih dia terhadap orang yang mati di Mekah. Ni hak seperti kita kata saat ni lah. Ada ulama kata sedih tu pasal kurang sikit lah. Ada ulama mengatakan sedih tu tidak, bukan kerana kurang, kerana orang yang mati tu sendiri tak sedih mati di Mekah. Jadi tak siapa hajat lah kira-kiranya. Jadi siapa dia hak mati di Mekah ni? Iaitu Sa'ad bin Khawlah, sahabat dia. Seterusnya Nabi SAW mempersaudarakan sahabat-sahabat dia, mempersaudarakan di Madinah ni, mempersaudarakan di Madinah. Abdurrahman bin Auf saudara dengan orang ni, Salman dipersaudarakan dengan Abi Darda, dan banyak lagi yang lain. Dipersaudarakan di Madinah. Inilah apa ni, muakhat orang panggil, jalinan persaudaraan yang dijalin oleh Nabi SAW ni, ya betulnya di Madinah. Ada pun riwayat kata Nabi SAW kata orang ni saudara dia, orang ni saudara ni, hak di Mekah tu tak betul. Hak tu riwayat Ibnu Ishaq ada lah. Riwayat orang-orang seperti Ibnu Ishaq tu dalam Bukhari ni tak ada. Lepas tu setengah orang tu dia nak pakai juga tu. Dia kata 2 kali Nabi SAW mempersaudarakan. Satu kali tu dia persaudarakan sama-sama hak sama-sama hak duduk Mekah. Nak go dia persaudara hak duduk Mekah je. Pasal nak pakai hak tu gatek tu lah. Dia tak wei lagu tu. Tak ada seni je. Hak mempersaudarakan. Hak yang mana ada hukum. Maknanya seperti saudara semua mati. Mana kalau hak tu mati, hak ni menerima pesaka di peringkat awal. Mana ada persaudaraan di Mekah lagu tu? Hak ada lagu tu je persaudaraan di Madinah. Ni adanya lagu tu. Tak faedah pun ada. Kalau di Mekah tu faedah apa? Tapi oleh kerana ahli-ahli sejarah kita ni cuba nak gabungkan, nak terima kedua lah kononnya. Dia tak nampak buah dia tu, butir dalam. Dia tak nampak butir penyakit dalam. Dia ingat tak ada apa-apa. Rupanya ada benda. Benda apa? Dia nak ayatnya Nabi SAW persaudarakan dia tu dengan Ali. Mana Ali ni lebih. Aku tu buah dia aja. Buah dia duduk situ, butir dia duduk situ. Lepas tu hak lain hak tak pernah sabah pun kata juga. Persaudara tu, hak duduk di Habsyah tu persaudara. Agak dia. Persaudara hak duduk Habsyah. Nampak kona kok dia tu. Tak ada makna semua tu. Tak apalah. Jadi orang ni dipersaudarakan dengan orang ni di mana? Di Madinah. Lamma qadimal Madinah, bila pergi ke Madinah. Ada pun Mekah tu tak ada. Ada tu ada buah selalu lah, ada penyakit lah. Lepas tu cerita lagi ni kita jumpa dah banyak kali dah. Sampai Sa'ad bin Ar-Rabi' ni tawarkan kepada Abdurrahman bin Auf nak bagi 2 lah belakang hak dia. Nak bagi 2 ikut nak harta dia hak mana, ada tanah dia hak ni anak mana, siapa setara tu. Tapi Abdurrahman bin Auf ni jenis orang ada peribadi, dia tak sih tunjuk jalan je, kedai mana, pasar, moga dia orang berniaga kan, dia nampak tunjuk kedai, tunjuk semetai dia pergi tak lama jadi kaya raya pula sana. Jadi mula-mula tu dia boleh untung sikit lah, dia kata sikit dapat untung berupa keju dan minyak sapi. Tu yang mula-mula. Bila dia sudah berdikari, sudah ada pendapatan sikit, menikah. Bila menikah pernah Nabi SAW jumpa dengan dia, ada wangi-wangian zaman tunya. Kalau orang pakai wangi-wangian ni, terutama wangi-wangian yang dipakai oleh orang perempuan, dia ada warna dia. Nabi tengok warna, lagu mana? Jadi Nabi SAW tak apa kenal lah pakai air wangi orang Tino tu. Sebab tu dia larang sama pun. Ni buat apa pakai lagu tu? Warna ni pakai ni sebab apa? Sebab boleh jadi sebab nikah ke atau lagu mana? Mana dia tak apa setujulah. Itulah sebab Abdurrahman kata saya menikah. Jadi menikah ni lain, tak apa. Ketika nikah. Lepas tu Nabi SAW kata, mu heret berapa banyak untuk dia, untuk kahwin tu? Heret. Asal makna suqtu tu heret. Jadi sebab orang Arab zaman itu apabila dia nak kahwin, mas kahwin dia tu dalam bentuk binatang. Heret binatang berapa ekor?
Itu eret kambing, eret unta. Tetapi kemudian makna dia berapa banyak belanja engkau berikan kepada dia. Tapi dari segi lafaz asal tu makna heret. Dia kata sebanyak tu emas. Nabi SAW pun kata awlim walau bisyatin. Walau bisyatin, buat kenduri lah, walaupun dengan seekor kambing. Walaupun kalau kita bahasa Melayu memberi makna banyak tu, walaupun dengan seekor kambing. Selagi makna dia. Kalau dalam bahasa Arab walau ni, bahasa Melayu pun walau tak ambil situ dah. Tapi kalau bahasa Arab walau ni, walau hanya, so lagi. Kalau walau hanya itu memberi makna sedikit, mana buatlah. Kalau tak ada seekor kambing pun tak apa, hanya seekor kambing pun tak apa. Kalau nak buat lebih lagi pun boleh kalau ada. Kepada gitu. Kalau kita kata lau itu mana litaklil, lau itu litaklil. Kalau kita kata lau itu litakthir, maknanya walaupun dengan seekor kambing, maknanya banyak dah kira seekor kambing. Jadi hak mana lebih sesuai itu bergantung kepada keadaan semasa. Ketika susah, seekor kambing tu pun besar dah, banyak dah, istimewa dah. Ketika kaya, ketika mewah kan, seekor kambing tu tak ada gapo. Itu bergantung kepada keadaan. So zaman tu, kalau nak kira zaman tu, syatin itu sudah nah dah, bukan jah, nah. Sebab apa? Nabi SAW pernah buat kenduri ni dengan kurang lagi daripada tu, dengan buat roti gitu ya, dengan makan macam koleh gitu je ada juga. Jadi dia sebut tak pernah Nabi SAW buat kenduri seperti dia buat kenduri untuk Zainab. Dia sebelah kambing saya nah maknanya mana banyak dah tu saya ambil saya pada masa tu, bukan jah. Sebab tu kita kata nah tadi. Itu bergantung kepada keadaan lah. Tidak menunjukkan had paling tinggi sebesar ni, sebanyak ni, tidak. Seterusnya riwayat daripada Anas Abdullah bin Salam, ini kita sudah jumpa dah sebelum pada ni, dah hurada. Hurada. Jadi orang Yahudi ala gutulah. Seterusnya ini masalah tukar emas perak ni. Tukar emas perak walaupun dalam bentuk duit pada masa tu dalam bentuk emas perak. Jadi kalau tukar emas perak ni, dia kena unjuk berunjuk, yadan biyadin, yakni langsung, selalu sama timbangan dia, selalu. Itu baru tidak jadi riba. Kalau tidak jadi riba, kalau sama timbangan dia, sama tapi perkara nak buat, itu sudah ada riba juga. Riba nasiah, orang pakai riba dengan sebab ada tangguhan, tak boleh juga. Kalau tukar tu tidak sama timbangan dan masa pembayaran tu, tukar tu pun tidak sama, dua unsur riba ada. Satu riba al-fadli, satu lagi riba nasiah. Tak boleh lakon. Kalau tidak bertangguh, selalu tukar tu selalu, tetapi tidak sama timbangan dia, tidak mithlan bimithlin. Dalam hadis dia sebut tidak mithlan bimithlin. Jadi riba juga satu saja unsur riba ada, iaitu riba al-fadli. Itu ialah nak ayat tak boleh lah. Apa tak boleh? Banyak kali dah kita sudah sebut. Apa tak boleh ni? Payah sangat ni pertukaran emas perak ni. Nabi SAW buat ketat sangat apa? Dia tak siwi guna tu. Berapa kali dah ya? Dia tak siwi guna tu. Nak guna duit lain, dalam bentuk lain. Barulah tidak payah. Barulah tidak ada tak terbuku. Ni kalau tidak ada terbuku, emas kita emas 10, kita tukar dengan dia emas berapa ya dia kena sama juga. Itu muskil, tak puas hati. Dah payah-payah guna duit. Guna duit tak apa. Nilai. Emas ni harga dia setara ni. Emas ni harga dia setara ni. Habis. Tujuan Nabi SAW nak suruh pakai duit. Jangan pakai emas perak. Emas perak tu buat benda lain. Babu itianil Yahud. Orang Yahudi pergi berjumpa dengan Nabi SAW bila Nabi pergi ke Madinah. Yahudi. Bila sebut Yahudi ni, maknanya dalam Quran ada sebut. Imam Bukhari ni pasal tu. Sebab apa? Dia nak suruh kita ni
orang ngaji hadis ni jangan lupa kepada Quran. Semua kena buat, letak Quran di atas semua. Mana-mana perkataan yang ada dalam hadis ni, kita kalau bolehnya ingat, adakah perkataan itu dalam Quran atau tidak ada. Kalau dalam bentuk yang lain, macam mana kalau ada? Yahudi ada. Lepas tu hak dalam Quran ada hadu. Hadu. Dalam Quran ada sebut wa minal ladzina hadu. Hadu tu apa makna? Hadu tu makna saru yahudiyan, yakni mereka menjadi Yahudi. Di antara orang-orang yang telah memeluk agama Yahudi, telah memeluk agama Yahudi. Yahudi itu dia agama, telah jadi Yahudi. Bangsa dia tu Bani Israel. Bani Israel tidak semua Yahudi. Kita tak boleh kata orang Bani Israel itu Yahudi. Tak, Yahudi lain. Bani Israel itu bangsa, Yahudi itu agama. Ada Bani Israel yang Kristian, ada Bani Israel yang Islam. Tapi dia tetap bangsa dia tu tetap Bani Israel dia, tapi dia agama dia Islam. Tetapi ada juga Bani Israel yang mengikut agama Yahudi. Yahudi ni maksudnya agama yang telah diselewengkan daripada agama Nabi Musa. Nabi Musa agama dia Islam. Bila diselewengkan, agama tu disebut sebagai Yahudi. Adapun firman Allah SWT hudna, ada juga dalam Quran ini disebutkan perkataan yang dekat-dekat tu. Kalau hada yahudu, kalau dalam keadaan kita sambungkan dengan dhamir mutakallim muttasil, dia jadi hudtu atau hudna. Apakah dalam Quran hak perkataan hudna tu daripada hada yahudu maknanya kami telah jadi Yahudi? Imam Bukhari nak kata tidak. Iaitu inna hudna ilaik dalam Quran. Inna hudna ilaik, hudna di situ bukan dengan makna kami telah jadi Yahudi, tidak. Yakni kami telah bertaubat kepadamu. Jadi hada yahudu, Imam Bukhari nak ceritanya ada banyak makna. Bukan makna jadi Yahudi saja. Satu lagi makna bertaubat. Yakni kami telah bertaubat kepadamu. Haidun itu isim fa'ilnya, maknanya taibun, yakni orang yang bertaubat. Mana dalam Quran ada dua makna tu. Jangan kita setiap tempat kita nak pakai dengan makna jadi Yahudi belaka, tak kenalah. Itu isyarat Imam Bukhari tu, bahawa perkataan hada yahudu tu adalah lafaz mushtarak, orang panggil lafaz yang dikongsi maknanya, bukan satu maknanya. Lepas tu Nabi SAW diriwayatkan dari Abi Hurairah dan Nabi SAW baginda bersabda, kalau 10 orang saja dari kalangan orang Yahudi ni beriman dengan aku, nescaya beriman semua Yahudi. Apa makna? Kalau kita tengok Zahir itu 10 orang, jadi maknanya orang Yahudi ni tak ada 10 orang dah kah? 10 orang pun tak ada kah yang beriman dengan Nabi SAW? Ada, ramai. Tapi apa makna di sini 10 orang ni dalam riwayat yang lain, kena tengok dalam riwayat yang lain, iaitu 10 orang ahbar, yakni pendeta dia serupa dengan Abdullah bin Salam. Kalau 10 orang maknanya serupa dengan Abdullah bin Salam ni, habis orang Yahudi masuk Islam. Tapi tidak lagu tu, bukan semua tu guru dia tu jadi ikhlas lah. Kalau ikhlas sungguh lah masuk Islam, habis Yahudi beriman dengan aku belaka. Ni gambaran Yahudi di Madinah tu, mana ada yang memeluk agama Islam, ada yang tidak. Terutamanya pendeta dia tu, ahli agama dia tu, mana tidak ramai yang memeluk agama Islam. Tidak ramai. Seterusnya ni cerita bila pergi ke Madinah, orang Yahudi ada di Madinah. Orang Yahudi lah yang menjadi tempat rujukannya. Orang Yahudi lah yang memegang ekonomi di Madinah. Dari segi ilmu pun lebih dia, dari segi ekonomi pun lebih dia. Tak lama dah duduk kira tu nak lantik Abdullah bin Ubay bin Salul itu nak jadi sebagai raja. Tak lama. Kalau lambat sikit Nabi SAW pergi, memang duduk berkira dah. Mana hak tu pun Yahudi juga. Kalau lagu tu maknanya kuasa politik pun boleh ke dia, kalau boleh hak tu. Tetapi nasib baik, dah politik tu maknanya dah ke orang Islam. Lepas tu orang Islam mula menguasai dari segi ekonomi dan dari segi lain. Bila pergi ke Madinah tu, orang-orang Yahudi membesarkan hari Ashura dan mereka puasa pada hari itu. Nak ceritanya ini dalam bab puasa dulu kita sudah jumpa dah.
Jadi kalau hak asal tu betul, mana agama Islam tidak canggah dengan agama ahli kitab tu. Tidak bercanggah. Misalnya puasa Ashura ada. Islam pun ada juga. Jadi kalau serupa itu kebetulan saja. Kita tak boleh kata kita tu Yahudi. Bukan masalah tu Yahudi, masalah Nabi Musa. Sebab tu Nabi SAW kata kita lebih berhak terhadap Musa, bukan terhadap agama Yahudi tu, terhadap Musa. Jadi makna masih ada lagi ajaran Nabi Musa, sakit baki dia hak betul tu ada, walaupun kata telah diseleweng, bukan kata seleweng semua. Hak betul tu ada. Hak mana betul Nabi SAW ikut. Dan hak mana Nabi SAW ikut tu buat serupa dengan Yahudi, itu tanda hak betul lah tu. Hak dia tak ikut, tak betul lah, seleweng lah tu. Begitu. Kalau kita nak kata ikut lah, sebenarnya tak ikut. Sebenarnya Allah SWT pun nak gitu. Nak gitu dah. Supaya nampak bahawa orang Islam ni tidak memusuhi Rasul ataupun Nabi yang dipercayai oleh orang Yahudi. Apa-apa ya dia mau tu tak terima. Kita terima dah. Sebut molek dah Nabi Musa tu. Kita hormat kepada dia. Jadi apa bezanya agama Islam ni yang benci sangat kat agama Islam ni apa? Itu nak menyempurnakan hujah. Dah begitu mau ni maknanya kita ni baik dengan dia, tiba-tiba dia tak terima juga. Tak ada arah. Cukup dalam hujahnya. Cukup dalam hujah. Lepas tu cerita apa yang puasa ke apa tu semua ada disebut situ. Seterusnya Nabi SAW dulu dia sisir rambut ni, dia tak belah rambut ni. Maknanya kalau sisir ke belakang, sisir dia tak belah rambut ni. Orang-orang musyrikin Mekah pula semasa duduk di Mekah tu, dia belah rambut. Bapa Nabi SAW tak belah rambut? Dia tak siwis serupa lah. Dia tak siwis serupa dengan orang kafir. Tak siwis serupa. Jadi apabila pergi ke Madinah, ahli kitab ni dia tak belah pula rambut. Semasa di Mekah tu Nabi SAW tak belah, sebab orang kafir Mekah belah rambut. Bila pergi ke Madinah, jadi tak belah rambut. Orang Yahudi tak belah rambut. Jadi kalau Nabi SAW tak belah rambut, jadi serupa dengan dia pula. Serupa dengan dia. Dengan sebab itu Nabi SAW belah rambut pula. Ini menunjukkan Nabi SAW tak siwis serupa. Ada benda dia nak wis serupa, ada benda dia tak siwis serupa. Hak serupa tu memang kalau hak asal agama yang betul, daripada agama yang betul, macam puasa tadi. Adapun hak ikut benda-benda yang bukan-bukan, yang tak ada kena mengena dengan pembentukan satu tamadun, ataupun yang melebihkan sesuatu bangsa tu, tak ada faedah ikut tu. Tak ada faedah ikut. Apa faedah misalnya budak-budak muda kita yang duduk pakai baju kan, baju New York tulis dada tu, ataupun tulis Los Angeles ke hali belakang tu dah, ataupun tulis Ajinomoto ke dah, ataupun ikutlah tulis macam-macam. Apa faedah? Tak ada pasal kita melakukan barang orang, kita campaign hak orang, tak ada pasal. Biasanya orang buat lagu tu jadi nak campaign apa-apa tu, tapi kita tidak sedar. Apa kena mengenanya kalau kita pakai lagu tu, kita jadi seorang mereka kah? Kalau dari segi semangat dia, suka nak mengaji, suka mengkaji, jadi lagu tu kah? Tidak kerana tu. Kerana belah rambut kah jadi orang Yahudi tu kalau dia maju dari segi ekonomi pada masa tu? Tidak sabit tu. Ada bila tidak sabit tu, tak sah ikut. Hak mana yang ada kena mengena dengan agama tak apa. Hak tak ada kena mengena, misalnya perak anjing, kau gapo orang Yahudi perak anjing, Nabi SAW kata jangan perak. Sebab apa? Dia bangsa ni, bangsa kalau terjajah kan, kalau lemah, memang dia nampak seseolahnya setiap hak bangsa hak maju tu, seseolahnya benda tu lah yang membuatkan dia tu maju. Padahal tak ada kena mengena. Dia berani main bola, kita berani getek. Apa kena mengenanya main bola tu dengan cerdik dia je? Tak ada kena mengena waktu tu. Tapi memang jadi lagu tu. Dia minut teh, kita minut teh. Apa kena mengenanya minut teh tu? Kita tak ada fikir. Molek atau tidak molek. Dia minum air Coca-Cola, kita minum air Coca-Cola juga. Apa khasiat aja? Tak soal dah kita. Ini kalau bangsa jenis terjajah, memang lagu tu lah. Nabi SAW memang dia tak suka jenis turut-turut lagu tu. Kalau turut-turut lagu tu jadi bangsa hamba lah, jadi hamba abdi. Itu makna pemikiran yang terjajah. Dia tak say umat dia ni jadi lagu tu. Dia nak ada peribadi sendiri lah, ada peribadi sendiri. Jangan turut-turut orang.
Kalau orang hak tak molek tu jangan kita serupa dengan dia. Itulah cara hak Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar. Jangan kita serupa. Apa kita duduk bangga serupa dengan orang hak tak molek, ahli maksiat. Kalau kita bangga juga, mana kita je ni jiwa lagu tu. Pas jiwa lagu tu molek, boleh buat perubahan kau dalam hidup? Tak ada. Jangan diharap kalau hak lagu tu. Itu dia tak say, dia nak baiki jiwa, semangat tu. Jadi sehingga dia apa? Berubah-ubah juga. Dengan sebab itulah ulama-ulama dia berbeza-beza. Di tempat kita ada ulama pakai serban, tak apa, tak ada masalah. Tapi kalau kita pergi di India, di Pakistan, susah nak cari ulama pakai serban. Tak ada. Apa? Sebab sip pakai serban. Dia tahu janggut panjang juga, takut jadi tokar pula. Jadi dia pakai sokok, dia pakai piah biasa. Jadi bergantung kepada tempat. Serupa juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semasa di Mekah, dia tidak belah rambut. Pasal orang kafir Mekah belah. Semasa di Madinah, orang Yahudi pula dah tak belah rambut. Jadi situ tak ada berhadapan dengan kafir Mekah dah. Belah lah. Tak jadi masalah dah lah. Hak tak saya belah dulu ketika duduk sekali dengan dia. Dah dia tak ada dah sini. Kita berhadapan dengan orang lain dah pula. Jadi maknanya ini bergantung kepada keadaan. Bergantung kepada keadaan. Jadi kalau nak kira, apabila sudah habis, tak ada dah perkiraan tu. Nak melera ataupun tak say melera, mana-mana pihak. Ni nak melera, tak say serupa dengan kafir Mekah satu pihak, tak say serupa dengan Yahudi. Ada ketikanya begitu kita ni. Tapi ada ketika tak ada, jadi serupa belaka. Bila serupa belaka, tak ada apa-apalah. Nak sisi tak belah pun tak apa, nak sisi nak belah pun tak apa, ikut tak apa. Sebab apa? Tidak ada dah perkiraan tu. Kalau selagi ada perkiraan tu, maka kena jaga. Misalnya zaman Nabi SAW, orang nak menyatakan kesombongan dia, takabur dia, pakai kain meleret labu. Pada ketika tu tak boleh pakai lagu tu. Tapi kalau dalam masyarakat kita ni, tak ada siapa pun anggap orang pakai kain labu ni dengan maksud dia nak takabur. Tak ada. Nak besar ke diri, tak ada. Tak apalah. Kalau dalam keadaan tu, dalam keadaan tu, tak apalah. Terutama kalau tak ada sebab untuk kita singkatkan kain. Kecuali kalau tempat tu kotor. Apa yang kita nak pakai hak meleret tu pula? Tak ada masalah. Jadi makna ini semua bergantung kepada keadaan. Keadaan. Bukan makna terikat. Kalau kita tengok dalam hadis, kadang-kadang kita nampak dia suruh satu cara. Bukan. Itu bergantung dengan keadaan. Seterusnya Ibnu Abbas mengatakan ahli kitab ini dia bahagi-bahagikan kitab dia tu. Lepas tu percaya kepada setengah, tak percaya kepada setengah. Hak ni lah dalam Quran ada sebut, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Hak ni mana dalam hadis pun hak ni serupa juga dengan ayat Quran tu. Memang begitulah yang dilakukan oleh ahli kitab. Jadi bila dia ahli kitab, hak ni lah bahaya ni ayat ni. Ahli kitab, ahli ilmu lah. Ahli ilmu. Bahaya dia ni. Orang ramai ni tak tahu apa. Kalau dia kata lagu tu, orang ramai ni pun ikut lagu tu lah. Sebab dia ahli kitab. Dia tidak percaya. Dia kata ni tak ada ni, ni sudah masuk dah. Kalau kita kata ni tak ada ni ayat ni. Dia baiki. Orang lain pun ikut. Itu bahaya. Mana kalau orang ngaji ni, kalau dia menyeleweng, bahaya. Satu. Yang kedua, hak naknya dalam Islam ni jangan jadi lagu tu lah. Hak molek biar jadi ahli kitab belaka. Biar jadi pandai belaka. Hak itulah sebaik-baiknya. Jangan bergantung dengan orang lain. Jadi sehingga kita tidak boleh menilai sendiri. Tetapi bukan maknanya sebagai wajib, mana boleh semua orang tu nak jadi alim belaka. Tahu dah tu. Tetapi seboleh-bolehnya. Seboleh-bolehnya. Supaya apa? Supaya tidak jadi tertipu. Macam agama-agama lain. Sebab agama-agama lain ni dia ada khusus. Keturunan bahkan. Keturunan ni saja aja boleh jadi paderinya. Boleh jadi pendetanya. Boleh jadi tok saminya. Keturunan saja. Keturunan lain tak sudut ayat lah setara mana apa. Lebih. Alih hafal kitab dia pun tak boleh. Jadi keturunan tu saja. Mana dalam Islam tak ada. Tak say lagu tu. Kena tinggal tu. Kalau Islam ni pun lagu tu juga, ada orang-orang tertentu sahaja. Hak ni ya kerja dia lagu ni. Itu nak menyerupai dengan orang kafir lah. Orang lain tak, bukan kerja kita. Kerja kita nego. Kerja kita tu ni. Kalau nak agak ni kita panggil buat tu lah, misalnya. Kalau bahaya. Dia ke arah tu
Sedangkan Islam ni tak semestinya serupa dengan hak tu. Kita nak semaya, ada sendiri Allah SWT. Tak payah kena ngadak tok sami dia. Bui air dulu, bui gapo, barulah boleh kita nak sembah tak pekong. Tak ada dalam Islam lagu tu. Sendiri. Begitu juga memahami kitab pun sendiri. Hak naknya lagu tu. Lepas tu Islam Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi. Nak ceritanya Salman Al-Farisi dalam dia nak mencari kebenarannya, lebih 10 orang tukar tangan dia. Dia asalnya bukan hamba, orang merdeka, tetapi dijual oleh orang, dijadikan hamba, bertukar tangan. Tapi dia tak terkesah, dia ingat semua hak matlamat dia nak cari Nabi akhir zaman. Nak cari Nabi akhir zaman, nak cari agama yang sebenar. Akhir sekali sampai ke Madinah. Setelah 10 orang lebih tuan berpindah tangan. Mana nak ceritanya dahsyatlah teruk. Tetapi dia ada cita-cita, azam dia tu, ingatan dia tu ada. Akhir sekali dia Allah SWT bagi. Lepas tu dia cerita dia ni daripada sini. Lepas tu dia cerita jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW, antara tu tidak ada Nabi yang lain, ialah 900 tahun. Berapa Imam Bukhari buat marah dia ni? Pasal satu, dia cari agama. Maknanya antara agama dia nak cari macam-macam agama. Jadi hak sebelum tu ada macam-macam agama. Dia temu Islam hak sebenar. So, yang keduanya Salman Al-Farisi ni umur dia panjang. Sesuai ni hak ni. Mana kalau kata jarak antara Isa dengan Muhammad ni 900 tahun, umur dia tu saja. Mengikut setengah-setengah riwayat ni. Di sini disebut. Wa 'asha 250 sanah bila khilaf. Dia hidup 250 tahun umur dia. 250 tahun. 250 sana. Tanpa khilaf. Setengah ulama kata 350 tahun. Setengah ulama kata dia dah dengan wasi, penerima wasiat Nabi Isa. Maknanya ada beberapa riwayat. Kalau kita ambil riwayat hak paling umur dia ni paling sikit lah dalam hak ni, iaitu 250 tahun. Pun dia paling tua nak banding hak lain-lain. Jadi paling patut disebut dialah dalam menceritakan jarak di antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu, dialah riwayat dialah paling sesuainya. Sebab itu Imam Bukhari ambil dia. Sebab dari segi umur dia tu paling sesuai. Lepas pada tu dia ni orang cari agama, bukan daripada bangsa Arab. Mana sepatutnya Imam Bukhari nak cerita di sini, kalau bangsa mana-mana pun dia ada azam yang kuat. Dia ada hati yang ikhlas, dia nak cari agama yang sebenar, dia akan jumpa. Seperti Salman Al-Farisi, dia akan jumpa. Itu bukan makna khusus dengan bangsa Arab ke apa, tidak. Orang tanya dia, belah mana keturunan kamu? Dia kata, saya Salman bin Al-Islam, kata dia. Salman bin Islam, kata dia, anak Islam. Dia kata begitu. Satu orang lagi dalam sejarah ni, ya sejauh yang anda tahulah, Maulana Ubaidullah Sindi, asalnya Sikh, keturunan Sikh. Waktu dia ni pun jak kecil lagi cari agama. Akhir sekali dia bertemu agama Islam dan pergi belajar di Darul Ulum Deoband. Kemudian jadi ulama besar. Dia pun suka kalau orang panggil dia Ubaidullah bin Islam. Serupa dengan Salman Al-Farisi. Kira-kiranya dia kira sejarah dia tu agak sama, lebih kurang dengan Salman Al-Farisi dalam mencari agama yang sebenar. Kemudian menjadi tempat rujukan orang. Ni kisah dia hanya masyhur. Dia asalnya Majusi, menyembah api. Lepas tu dia lari daripada ayah dia untuk mencari kebenaran. Jumpa dengan rahib. Kemudian jumpa pula dengan rahib banyak lah gitu. Dalam ramai-ramai tu jumpa ada, dia kata ni masa Nabi akhir zaman tak lama. Kamu carilah dia. Begitulah ceritanya, mereka cerita. Lepas tu ada padri cerita kepada dia alamat Nabi akhir zaman ni gini. Dia pergi tengok, memang dia dapati betul Nabi. Dan Nabi SAW pun tahu dah dia ni. Ada dalam riwayat sini, dalam hasyiah ni pun ada sebut. Nampaknya sekat tu dulu. Wallahu a'lam wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka